Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita teruskan di pengajian kita yang ketiga untuk pengajian Safi dan Solah, insya-Allah pada malam ini pada syarat sah solat yang keempat, ar-rabi', iaitu sadru ma baina surati ar-rajuli wa rukbatayhi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa adwarihi wa barakatihi fid dharain amin. Ar-rabi' satru ma baina surati ar-rajuli wa rukbatayhi wa jami'i badanil mar'ati illa wajhaha wa kaffaiha. Keempat, antara syarat sah solat adalah menutup bahagian di antara pusat dan kedua lutut bagi lelaki dan menutup seluruh tubuh bagi perempuan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Ini adalah aurat yang wajib ditutup ketika mana ketika solat. Kalau lelaki antara pusat dan lutut, perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, kedua belah tangan. Dan wajib 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffaini wa 'ala rajuli satru juz'in min surratihi wa ma hadhaha wa jawanibi rukbatayhi wa 'alaihima satru min al jawanibi la min asfalah. ويجب أن يكون الساتر يمنع حكاية لون البشرة وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة. Dan wajib ke atas wanita menutup bahagian tepi muka dan pergelangan tangan. Ini termasuk dalam kesempurnaan aurat lah. Kesempurnaan menutup aurat ketika mana kita dalam solat. Mana kita pun uh, wanita wajib tutup bahagian tepi muka dan pergelangan tangan. Melebihkan sedikit untuk pergelangan tangan dan bahagian muka ni. Dan yang selari dengannya dan sekeliling lututnya. Dan wajib ke atas lelaki menutup pusatnya dan yang selari dengannya dan yang sekeliling lututnya. Dan eloknya lebihkan atas pusat dan bawah sikit daripada lutut. Seperti mana yang kaedah yang kita sebut sebelum ni, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tak sempurna dengannya melainkan ia pun jadi wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib melainkan dengannya, dengan kita melebihkan kawasan aurat tersebut, maka ia pun turut menjadi wajib supaya aurat kita tertutup sempurna ketika mana kita solat. Okey. Dan kita pun dah sebut kaedah tu pada sesi yang lepas. Kemudian lagi, wajib ke atas lelaki dan perempuan menutup aurat dari arah atas dan sekeliling, tidak dari arah bawah. Wajib aurat kita ni tertutup dari arah atas, maksudnya kalau orang lihat daripada atas tak nampak aurat kita, dan orang lihat daripada bahagian sekeliling, kiri kanan depan belakang, tak nampak aurat kita. Khusus kalau lelaki lah, biasanya kan dia akan pakai kain pelikat. Kan kain pelikat tu kadang-kadang orang belakang ni dia nakal sikit. Kadang-kadang orang belakang ni boleh nampak sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Lepas tu aurat lelaki depan dia, budak-budak dan sebagainya kan. Kadang-kadang lebih daripada tu lagi. Persoalannya adakah dikira aurat kaki orang depan tu? Adakah dikira aurat? Kalau dilihat daripada bawah nampak aurat, adakah dikira aurat? Jawapannya tak dikira aurat. Jawapannya tak dikira aurat. Sebab apa? Sebab aurat tu hanya kita lihat daripada arah kiri kanan depan belakang dan arah atas sahaja. Jadi dikira orang yang depan kita ataupun cik tadi tu yang pakai kain tu menutup aurat juga, walaupun boleh dilihat daripada arah bawah. Arah bawah tak dikira, kalau lihat tak dikira sebagai aurat. Itu kaedah. Okay. Jadi, dan wajib bahawa sesuatu yang menutup aurat itu boleh menghalang dari menampakkan warna kulit, dan hendaklah ia meliputi badan musalli, orang yang solat, sama ada ianya jenis yang dipakai ataupun tidak dipakai, seperti tanah. Wajib bahawa sesuatu yang menutup aurat itu boleh menghalang daripada menampakkan warna kulit. Sebab tu kalau kita belajar lagi, ada setengah daripada asatizah dia akan kata sebenarnya boleh, contoh kalau tak ada pakaian kan, kalau tak ada pakaian contohnya, dan orang pun tak ada sekeliling kita, dan kita contohnya kita ceburkan diri kita dalam lumpur, tak ada pakaian ni, mungkin ada bencana ke dan sebagainya,
kan banjir besar ke dan sebagainya, semua pakaian semua terlucut habis. Yang ada contohnya tanah lumpur, kan kita pun terjun dalam tanah lumpur tu kan, sampailah warna kulit aurat kita tak nampak, semua semua penuh, kan, semua penuh dengan tanah lumpur. Adakah kita boleh solat pada ketika itu, pada ketika aurat kita dah tertutup dengan maksud warna kulit kita dah tertutup dengan tanah lumpur tu, adakah kita boleh solat? Solat? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sebab apa? Aurat ni sebenarnya uh, menutup warna kulit. Syaratnya kena menutup warna kulit. Contoh warna kulit kita coklat, warna kita warna kulit kita apa, macam-macam lah, kan? Kalau tutup, kalau kita pakai pakaian yang menutup warna kulit, dah selesai masalah. Hatta walaupun bukan dengan pakai pakaian. Ha. Tapi dia akan mengundang dosa lain lah. Contohnya kalau kita bawa keluar daripada solat. Contohnya kan, habis solat, contoh kita pergi tempat orang lain, jumpa orang dengan keadaan macam tu, dia akan menimbulkan dosa lain lah pula. Dosa tu mungkin dosa menimbulkan syahwat kepada orang lain dan sebagainya. Tapi nak cerita kalau dalam solat, aurat boleh tutup dengan cara menutup warna kulit. Okay. Sama ada ia jenis yang dipakai, pakaian yang biasa dipakai ataupun yang bukan dipakai seperti tanah lumpur, kan, lumpur tu. Bahasa lain lagi ya. Tanah liat kan, tanah lumpur lah. Tanah lumpur. Okay. Oleh itu tidak memadai kegelapan. Tak cukup sekadar gelap kita boleh solat ataupun dengan khemah yang kecil sebagai penutup aurat. Tak cukup. Okay. Khamis. Istiqbalul kiblati bisadri. Menghadap kiblat dengan dada. So kita menghadapkan dada kita ke arah kiblat ketika qiyam, diri, dan ketika duduk. Baca Arab dia dulu lah. Al-khamis istiqbalul kiblati bisadri fil qiyami wal qu'udi bil mankibaini wa mu'zamil badani fi ghairihima illa idha ishtadda al-khawfu al-mubahu wa lam yumkinhu al-istiqbalu fayusalli kaifa amkanahu wa la i'adata alaihi. Jadi puan-puan kalau ada soalan boleh boleh tulis dekat komen. Kalau nak buka mic terus cakap pun boleh, tulis dekat komen pun boleh kalau ada soalan berkaitan dengan apa yang kita belajarlah sepanjang 3 sesi ini, insya-Allah. Jadi menghadap kiblat dengan dada ketika qiyam, maksudnya kita menghalirkan dada kita ke arah kiblat ketika berdiri dan ketika duduk, dan dengan kedua bahu serta sebahagian besar badannya ketika selain qiyam dan duduk. Menghadap kiblat itu wajib kecuali apabila bersangatan takut yang diharuskan dan tidak memungkinkan ia menghadap kiblat. Ini contoh kalau ada solat khauf kan, solat keadaan ketika mana darurat ataupun ketika kita takut. Takut tu boleh jadi macam-macam. Boleh jadi takut tu boleh jadi rumah kita dimasuki perompak, kita tengah solat. Kita nak protect diri kita, kita boleh berpaling daripada solat, menyelamatkan diri terlebih dahulu, dan kita boleh terus sambung solat walaupun tak menghadap kiblat. Itu satu keadaan. Mungkin keadaan yang lain bagi tentera contohnya tengah solat tiba-tiba di ambush, diserang, hendak masih solat ni, tak boleh nak batalkan solat. Dia boleh, contohnya adalah kaedah-kaedahnya yang dia boleh teruskan solat tanpa menghadap kiblat. Boleh. Itu kalau situasi darurat ataupun ketakutan, ataupun tiba-tiba tengah solat tiba ada apa haiwan buas masuk rumah kan, itu pun boleh. Itu contoh-contohnya lah, apa contoh ketakutan yang akan berlaku pada solat syiddatul khauf ni. Ya. Dan tidak memungkinkannya, maka bolehlah dia bersolat dengan apa cara yang mudah baginya dan tidak perlu mengulang. Khusus untuk solat syiddatul khauf, solat yang bersangatan takut. Hadis As-sadis an yakuna al-musalli musliman. Syarat sah yang keenam, hendaklah orang yang bersolat itu beragama Islam. Ini mudah aja. Yang ketujuh, as-sabi an yakuna aqilan fal majnun was-sabiyyu alladhi lam yumayyiz la salata alaihima wa la tasihhu minhuma. Ketujuh, orang yang bersolat itu mesti berakal waras. Orang gila dan kanak-kanak yang belum memayyiz tak wajib mengerjakan solat, bahkan tak sah solat keduanya. Orang gila dan kanak-kanak ni kategori bukan mukallaf, belum lagi mukallaf. Apa syarat mukallaf ataupun tidak ada hukum taklif padanya ketika itu. Dia apa syarat mukallaf? Islam, kan, baligh, berakal,
kan, Islam balik berakal, sejahtera panca indera. Yang kelima, sampai seruan dakwah, seruan Islam. Kalau salah satu daripada 5 syarat ini terlucut, tak ada, bermaksud dia bukan mukallaf. Untuk kes ini, dia kata kat sini dia sebut orang gila. Jadi gila ni memang tak berakal. Bila dah tak berakal, terangkatlah mukallaf padanya, tak perlu solat. Hukum taklif tu terangkat, tak perlu solat. Ataupun kalau solat pun tak sah. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Jadi apa ukuran kepada mumayyiz ni? Ulama sebut ukuran kepada mumayyiz ni, kalau kita contohnya kita hulukan kepada kanak-kanak yang belum memayis ni, contoh umur dia 5 6 tahun macam tu. Kalau kita hulu pada dia apa tu? Hulukan kepada dia makanan dengan najis, mana dia pilih? Dia akan pilih contohnya makanan. Bermaksud dia boleh bezakan antara makanan dan najis, benda baik dan buruk. Contohnya lagi ulama kata sama ada dia boleh beristinja sendiri, itulah kira mumayyiz dah. Itulah ukuran-ukuran yang menunjukkan kepada seseorang tu mumayyiz. Ni mumayyiz belum cerita balik, ni mumayyiz. Jadi kanak-kanak mumayyiz ni, kita para ibu bapa kena perintahkan kanak-kanak yang mumayyiz ni solat sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Contohnya kalau dia masih berdegil tak nak solat, boleh rotan, boleh didik dia, rotan dia dengan didikan, dengan apa, rotan dengan sebab takdik, nak mengajar, nak mendidik pada usia 10 tahun. Kalau dia masih lagi tak solat, tak solat. Ni perintah. Sama juga puasa, kita dah boleh start dah suruh anak kita puasa seawal usia 7 tahun. Sebab 7 tahun ni kira batasan dah memayis lah. Dah boleh start. Contohnya umur 11 tahun masih lagi tak puasa, tak solat, kita boleh merotan selain daripada muka kan. Ada tempat-tempat yang sulit, kemaluan dan sebagainya. Dengan tujuan takdir untuk mendidik dia supaya, menggalakkan dia supaya berpuasa. Habis. Jadi orang gila dan kanak-kanak belum memayis tak wajib mengerjakan solat, bahkan tak sah solat keduanya. Habis lah, selesai. Okey, seterusnya. As-samin ke-8, an takuna al-mar'atu naqiyatan min al-haidi wan nifas. Wal haidu wan nufasa'u la tasihhu salatuhuma wa la qada'a 'alaihima. Dan ke-8 syarat sah solat lagi, sekiranya orang yang bersolat itu perempuan, maka hendaklah dia suci daripada haid dan nifas. Wanita yang berhaid dan nifas tak sah solat keduanya dan tidak diwajibkan qada ke atas mereka. Jadi ketika mana dia seorang perempuan itu haid dan nifas, berlalulah waktu solat padanya, contohlah ini satu situasi, tak perlu qada. Itu satu situasi. Situasi yang usul, situasi yang pertama begitu. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. فإن دخل الوقت وهي طاهرة فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة wajib alaiha qada'uha. Ini situasi yang kedua pula kita tengok. Sekiranya waktu solat telah masuk, padahal dia dalam keadaan suci, tiba-tiba keluar haid ataupun nifas. Lepas berlalu kadar masa yang membolehkan dia menunaikan kewajipan solat tersebut, padahal dia tak menunaikannya, maka wajib dia mengqadanya. Okey, macam mana situasi ini? Situasi ini contohnya ada perempuan ini, contoh dah masuk waktu zuhur, kan? Dah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, uh, dia masuk zuhur tu dalam keadaan dia suci. Masuk waktu zuhur dalam keadaan dia suci, dan dia pada ketika tu dia buat benda lain dulu. Contoh dia uruskan benda lain, uruskan anak dia, dia masak dan sebagainya. Sampailah berlalu masa, kadar masa tu memuatkan dia boleh solat 4 rakaat zuhur, dia boleh qabliyah, dia boleh ba'diyah, dia boleh settle sebelumnya wuduk, suci dan sebagainya. Kita ambillah gambaran contohnya dalam 20 minit macam tu. Okey, kalau perempuan ini yang dah masuk waktu zuhur dalam keadaan suci, kemudian berlalu masa yang boleh memuatkan 4 solat zuhur, 4 rakaat solat zuhur, bersuci dia, solat rawatib dia, dan dia tak buat benda tu, tiba-tiba lepas contohnya sejam, masuk waktu zuhur contoh pukul 1.30, lepas sejam, 2.30 contohnya, tiba-tiba turu'ul haidi, muncul haid. Bila muncul haid dalam keadaan dia tidak dalam keadaan
dia sepatutnya boleh memuatkan 4 solat rakaat tadi, muncul haid sejam selepas itu, menyebabkan dia tu kena qada solat. Sebab apa? Sebab telah berlalu satu masa yang membolehkan dia untuk buat benda tu tapi dia tak buat, jadi dia kena qada solat zuhur. Itu situasi yang kedua lah. Yang panjang-panjang ni, ini dia punya kefahaman. Boleh faham tak? Kau ni boleh faham, insyaAllah. Okay, itu sesi kedua. Situasi yang ketiga pula kita tengok. وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض وإن كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله وهو الظهر أو المغرب. Okay, kita tengok situasi ketiga pula. Dan apabila haid atau nifasnya telah berhenti dan tidak kembali lagi, maka sekiranya darah itu berhenti pada waktu subuh atau zuhur atau maghrib, walaupun masa yang tinggal daripada waktu itu sekadar mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib ke atasnya mengqada solat fardu tersebut. Titik. Situ dulu. Situasi yang seterusnya pula begini. Seseorang perempuan itu bila contohnya masuk waktu subuh. Dia masuk waktu subuh tu dalam keadaan dia masih haid. Dalam keadaan dia masih haid ataupun nifas. Dia haid sampailah ada 1 minit lagi sebelum habis waktu subuh. Contohnya dia suci. 1 minit tu contohnya dia suci. Sebelum habis waktu ni, 1 minit dia suci. Dan 1 minit tu pula yang sempat buat pada ketika itu, contohnya hanya mengucapkan sekadar Allahu Akbar. Ataupun dalam kitab Takarrut Saidah dia kata lahzah lagi cepat, 1 saat sekadar sebut Allahu Akbar. Orang macam ni bermaksud perempuan ini, wanita ini sempat suci sebelum habis waktu. Tapi masa tinggal 1 minit je lagi. 1 minit ni saya tanya semua, adakah sempat 1 minit itu untuk muatkan 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat qabliyah, kemudian nak bersuci lagi, nak istinja dan sebagainya. Adakah sempat? Jawapannya tak sempat. Jadi, orang yang macam ni, apabila dia masuk waktu subuh dalam keadaan haid dan yang tinggal masa hanya 1 minit ataupun yang tinggal hanya lafaz sekadar nak ucapkan Allahu Akbar, orang yang begini, wanita yang begini perlu qada solat subuh tersebut. Perlu qada solat subuh tersebut. Okay. Beza dengan, saya buat satu contoh lagi, beza dengan wanita, kan, contohnya masuk waktu subuh, haid. Bila masuk waktu subuh haid, contohnya subuh pukul 6, 6.30 dah suci. Bila dah suci, contohnya, kalau dah berlalu 24 jam, sekurang-kurang haid, ataupun kadar kebiasaan dia 6 ataupun 7 hari haid, contohnya dah habis selesai dah, dia mandi wajib dan dia boleh teruskan solat. Ini situasi orang yang masih ada masa. Okay? Masih ada masa untuk dia menunaikan kewajipan solat dia. Sama ada dia bersuci, sama ada dia ambil wuduk, sama ada dia qabliyah, sama ada dia solat subuh. Kes yang ini yang saya cerita dalam ni, yang dalam kitab ni sebut, bagi orang yang ada masa sikit je, dia haid, ujung 1 minit nak habis waktu subuh, 1 minit nak habis waktu maghrib, apalagi dia bagi situ 1 minit nak habis waktu subuh, 1 minit lagi nak habis waktu zuhur, ataupun 1 minit lagi nak habis waktu maghrib, dah suci. Tapi adakah sempat nak muatkan 4 rakaat? Tak sempat. Bila tak sempat, kena qada solat zuhur tersebut. Boleh faham kan? InsyaAllah. Tak faham, boleh komen. Kalau masih ada persoalan, boleh sikat komen lah, insyaAllah. Itu situasi seterusnya. Situasi yang berikut, dan sekiranya darah itu berhenti pada waktu asar atau isyak, walaupun masa yang berbaki hanyalah sekadar mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib ke atas wanita itu mengqada solat fardu itu dan juga solat yang sebelumnya itu zuhur ataupun maghrib.
Kes yang seterusnya, situasi yang seterusnya adalah contohnya seorang perempuan itu, seorang wanita itu haid. Waktu zuhur haid, sampailah waktu asar masih lagi haid. Berlalu waktu asar sampai 1 minit lagi sebelum nak habis waktu asar, kan? 1 minit lagi sebelum nak habis waktu asar, suci. Contohnya, dalam 1 minit tu adakah sempat dia nak muatkan 4 rakaat dalam 1 minit dan dia bersuci dan sebagainya? Adakah sempat? Jawapannya tak sempat. Bila tak sempat, dia kena qada solat asar dan dia kena qada solat zuhur. Sebab apa kena qada solat zuhur sekali? Sebab dikira waktu zuhur dan asar ni waktu yang boleh jamak. Waktu yang boleh jamak, sebab tu waktu zuhur pun, ha, waktu zuhur pun perlu dikodokkan sekali. Ini situasi wanita yang dia berterusan haid dan hilang zawalul mani', hilang haid dia tu 1 minit sebelum nak habis waktu asar, dan dia sempat suci lah sebelum habis waktu asar dan tak sempat nak menunaikan solat asar, jadinya dia kena qada solat asar dia. Okey, yang kena qada solat zuhur. Hmm. Boleh ke ni? Nah, jadi Ustaz, apa pula situasi yang saya dengar sebelum ni? Ini soalan yang saya timbulkan lah. Yang saya dengar sebelum ni contohnya, kalau berhenti waktu asar, dia kena solat asar macam biasa, selepas dia mandi wajib apa semua, dia qada waktu zuhur. Apa situasi dia? Situasi dia adalah kalau wanita itu waktu asar masuk, contohnya waktu asar 4.30, pukul 5 dah berhenti. Dia pukul 5 dah berhenti tu, di mana pukul 5 dah berhenti haid dia, dia mandi wajib dan dia boleh teruskan solat asar secara adaan tunai. Dan dia kena qada waktu zuhur. Beza dengan kes yang dalam ni, isu yang dalam ni adalah isu dia masa yang tinggal hanya 1 minit je, ataupun masa yang tinggal hanya sekadar nak sebut Allahu Akbar je. Memang tak sempat. Jadi dia kena tetap juga kena qada waktu asar dan waktu zuhur. Harapnya fahamlah yang ada dalam ni kan. Dah cerita panjang ni, insya-Allah. Okey, boleh Faiz. Hmm. Kalau nak tahu lagi kena minum-minum lah. Okey. Hmm. Yang tadi, wajib kat wanita itu mengqada solat fardu dan juga solat zuhur. Solat yang sebelumnya, solat zuhur ataupun maghrib. Betul lah. Kalau contoh dia berhenti haid dia tu waktu isyak, kan? 1 minit nak habis waktu isyak. Dekat subuh dah contohnya, 1 minit nak waktu isyak. 1 minit tu yang dia dah suci. 1 minit tu pula tak sempat, kan, nak solat isyak 4 rakaat. Jadi dia kena qada juga solat isyak dan solat maghrib. Baik, baik. Hmm. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Kesembilan. At-tasi'. Ini masih lagi syarat sah solat. التاسع أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن اعتقدها سنة أو خلا قلبه. Jadi kalau nak tahu secara detail lagi tentang fik darah ni, dia kena ada satu lagi lah khusus bincang pasal fik darah aja. Dan dia punya perbahasan ni memang terperinci lah di banyak situasi-situasi yang perlu kita perhatikan satu persatu, khusus untuk fik darah ni, sama ada haid, nifas ataupun istihal tu. Tu belum cerita lagi kaul sahbi kan, kaul laqi dan sebagainya. Ha, dalam dalam perkiraan darah darah yang keluar tu berterusan ataupun putus-putus. Okey. التاسع أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن اعتقدها سنة أو خلا قلبه. فمن اعتقدها سنة أو خلا قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفردية لم تصح صلاته. Kesembilan, bahawasanya dia beriktikad bahawa solat fardu yang dikerjakannya itu adalah fardu. Maka sesiapa yang beriktikad, yang ada kepercayaan dalam hati, dia kata solat yang dia buat ni contohnya zuhur tu sunat je, kan? Siapa yang beriktikad macam tu,
dan hatinya kosong daripada kedua-dua itikad. Apatah lagi dia tak ada niat langsung untuk solat fardu contohnya. Dia usolli je. Dalam niat dia pun usolli je contohnya. Ha, macam ni lah, macam ada satu isu baru-baru ni kan, ada satu cikgu kot. Dia persoalkan kenapa, dia persoalkan um, kenapa kita nak apa sebut ataupun kita lalukan niat ni betul-betul nak ikut tata bahasa Arab. Dia kata, kenapa kita niat solat ni kita ikut betul-betul tata bahasa Arab. Allah dah tahu dah dalam hati kita ni kita nak solat. Cukuplah kita niat kita solat cukuplah. Jadi yang kita belajar kan untuk mengesahkan solat kita ni termasuk dalam perkara yang menyebabkan solat kita ni diterima ataupun sah di sisi syariat adalah kita sempurnakan rukun kan. Rukun pertama yang kita belajar adalah rukun qalbi, iaitu niat. Dan niat tu pula, dalam niat kena ada tiga unsur ni, tiga elemen ni. Apa dia? Qasdun, qasad, ta'arud dan ta'yin. Khususnya untuk solat fardu. Maksudnya bila kita solat fardu, perlu kita masukkan usalli, iaitu qasdun. Tujuan kita apa? Untuk bezakan antara kita ni nak solat ke, nak puasa ke dan sebagainya. Contoh kalau puasa, nawaitu sauma. Kan? Kalau nak solat, usalli. Itu qasad, tujuan. Kemudian kena ada ta'arud. Kena sebut lafaz fardu. Maksudnya kena lalukan, kena nyatakan dalam niat kita fardu tu. Kemudian baru kita teruskan dengan ta'yin waktu apa yang kita nak solat. Usalli farda. Contohnya az-zuhri. Sahaja aku solat fardu zuhur. Dan kalau kita ikut imam, kita sebut makmum untuk dapatkan pahala berjemaah. Itu caranya. Dan ada yang orang kat luar sana cakap tak perlu. Sebab apa tak perlu ikut sangat tata bahasa Arab ni. Ha? Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi ini kata apa? Uh, Kejahilan yang melanda kalau tak belajar ilmu berkaitan dengan fardu ain. Jadi jaga-jagalah. Pesan juga dekat kita punya keluarga, kawan-kawan dan sebagainya, kalau ada orang yang atau dia ragu-ragu tentang kefarduannya maka solatnya tak sah. Ragu-ragu fardu ke tak ni zuhur subuh ni, tak sah solat dia. Okey, ke-10, al-ashir an la ya'taqida ruknan min arkaniha sunnatan faman i'taqadaha furudan aw khala qalbuhu an al-aqidatain aw tashakkaka fil fardiyyati aw i'taqada sunnatan min sunanis salati fardan sahhat salatu. Ke-10, dia tak beriktikad mana-mana rukun dari rukun-rukun solat itu adalah sunat. Dia kata contohnya, dia kata contohnya apa? Contohnya rukuk ni sunat je. Tak boleh. Tak sah solat. Ataupun dia kata duduk tahiyat akhir ini sunat je. Ingat sunat abaat contohnya kan. Kalau dia jahil yang maksudnya jahil dengan maksud dia duduk jauh daripada para ulama, boleh lagi. Masih dimaafkan. Saya tak ada siapa ajar. Dia ingat duduk tahiyat akhir tu bukan rukun, rupanya rukun. Kan? Jadi orang macam ni dimaafkan. Dan ada berapa lagi lah kalau dimaafkan, contohnya apa, duduk jauh daripada para ulama, tak ada majlis ilmu, apa lagi dan sebagainya lah. Okay. Apa lagi, siapa yang beriktikad rukun-rukun itu adalah fardu atau kosong hatinya daripada iktikad, atau dia ragu-ragu pada fardunya, atau dia beriktikad sebarang sunat daripada sunat-sunat solat adalah fardu, maka solatnya masih dikira sah. Okay, ni cerita dia kalau dia ragu-ragu pada fardunya atau dia beriktikad sebarang sunat dari sunat-sunat solat adalah fardu, maka solatnya masih dikira sah. Ini kita kalau siapa yang iktikad rukun itu adalah fardu atau kosong hatinya. Siapa yang beriktikad rukun-rukun itu adalah fardu atau kosong hatinya daripada kedua-dua iktikad sunat atau fardu, atau dia ragu-ragu pada fardunya atau beriktikad sebarang sunat daripada sunat-sunat solat adalah fardu, maka solatnya masih dikira sah. Yang tak sah ni adalah dia tidak beriktikad mana-mana rukun daripada rukun-rukun solat itu adalah sunat. Kalau dia iktikad percaya yang rukun tu sunat, itu tak sah langsung.
Ni saya rasa terjemahan dia begini patutnya. فمن اعتقدها فروضا أو خلا قلبه عن العقيدتين أو التشكك في الفردية أو اعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته. Okey, untuk terjemahan ni saya rasa yang lebih jelas begini. Sesiapa yang beriktikad perkara sunat itu fardu. Ha, tu baru faham sikit. Siapa yang beriktikad perkara sunat itu termasuk rukun-rukun, okey, okey, atau kosong hatinya daripada kedua-dua iktikad sunat atau fardu, ataupun dia tak tahu pula apa yang dia buat tu sunat ke, fardu ke, rukun ke, sunat ke, atau dia ragu-ragu pada fardu, pada rukun solat tu, ni rukun ke tak, atau dia beriktikad sebarang sunat daripada sunat-sunat solat itu adalah fardu, maka solatnya masih dikira sah. Okay. Masih dikira sah. Yang tak sah, dia kata rukun tu sunat. Kalau dia kata sunat tu rukun, dia kata sunat tu rukun, masih lagi sah solat. Ke-10 settle. Ke-11. Hari ni insyaAllah kita speed sikit. Dan saya sebenarnya, saya tengok-tengok balik. Rupanya kita punya uh, Safinatul Solah ni sampai muka surat 30 lebih je. 30 lebih. Dan sebenarnya insyaAllah boleh khatam lah. Dia tak perlu speed sangat pun insyaAllah boleh khatam. Tapi tak apa, kita baca dulu sekadar mana yang boleh. Sampai 10 setengah insyaAllah. Al-Hadi Ashar, Ijtinabu Mubtilatis Salatil Al-Atiyati Fi Jami'i Salatihi. Menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan solat sepanjang solatnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Ini pun nanti insyaAllah akan ada bab khusus perkara yang membatalkan solat. 12. As-Sani Ashar, Ma'rifatu Kaifiyatiha bi an ya'rifa a'malaha wa tartibaha kama ya'ti. Mengetahui kaifiat mengerjakan solat iaitu dengan mengetahui setiap amalan dalam solat dan susunannya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Tahu lah rukun-rukun dia dan sebagainya. Okey. Kita masuk rukun-rukun solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanus salati fatis'ata ashar. Biasa kita belajar kalau rukun solat ni 13 kan? Rukun solat 13. Tapi kenapa 19 dekat sini disebut dalam Safinatul Solat? Sebab diasingkan tomak ninah. Nanti kita tengok satu persatu. Diasingkan tomak ninah tu satu rukun yang lain. Okey. Kita tengok al-awwalu niat. Kita baru belajar tadi kan. An-niyatu bil qalbi fayuhdiru fi qalbihi fi'la salati wa yu'abbiru anhu bi usalli wa yuhdiru fihi fardiyataha wa yu'abbiru anhu bi fardin wa yuhdiru fihi ta'yinaha wa yu'abbiru anhu bi zuhri awil asri awil maghribi awil isya'i awil subhi. Okay, berniat, niat tempatnya dalam hati. Adapun yang kita ucapkan, lafazkan tu, kan, sebelum solat ada imam yang lafazkan, contohnya usalli fardhu subhi rakaataini imam lillah. Dengar itu adalah talaffuz bin niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niat ni sunat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu hati untuk melalukan niat nanti ketika mana kita takbiratul ihram. Nak bantu hati. Kita mungkin sebelum ni masyhur disibukkan dengan benda-benda dunia, tapi bila mana kita masuk solat, kan, kita kena ada satu apa benda yang boleh menghilangkan masyhur tersebut dengan kita ucapkan. Dia bantu kita untuk fokus lah ketika kita nyatakan niat ketika takbiratul ihram nanti. Okay, jadi niat dalam hati hendaklah menghadirkan dalam hatinya perbuatan solat dan dilafazkan usolli. Ni yang disebut sebagai qasad. Di dalam niat ni ada tiga, tuan-tuan. Niat, niat, niat ada tiga. Yang pertama kena ada qasad. Qasad ni yang usolli tu lah. Usolli, qasad. Yang kedua ada nama dia ta'arud. Ta'arud. Ataupun kita nyatakan fardu. Yang ketiga, buat sebut di bawah ni, ta'in. Ta'in ni kena sebut waktu masa solat tu. Contoh zuhur lah, subuh dan sebagainya. Jadi dan menghadirkan dalam solat itu kefarduan solat. Sebut fardu, nyatakan fardu dalam hati dan dilafazkan fardu dan menghadirkan dalam solat itu penentuan solat itu. Ta'in, ini ta'in. Dan melafazkannya dengan zuhur ataupun asar ataupun maghrib ataupun isyak ataupun subuh. Jadi kalau kalau solat fardu memang kena nyatakan tiga ni. Qasad, ta'arud, ta'in. Tiga ni. Contoh kalau solat sunat,
rawatib, qabliyah ke ba'diyah. Cukup qasad dengan ta'yin je. Kalau solat sunat cukup qasad dengan ta'yin je. Contohnya, usalli az-zuhra, contoh. Tak perlu sebut fardu. Tak perlu sebut qabliyah. Qabliyah tu sunat. Boleh sebut kan. Tapi biasa kita sebut lah kan. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur kan. Dan sebagainya. Jadi sebut qabliyah zuhur. Qabliyah tu pun adalah sunat dalam solat sunat. Jadi yang wajibnya adalah qasad dan ta'yin. Usalli, contoh zuhra, usalli subha dan sebagainya. Okay. Ni kita sekarang ni kita salat pasal solat fardu kan. Terus فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها ويزيد استحضارا مأموما إن كان جماعة. Maka apabila hadir ketiga-tiga ini dalam hatinya, maka hendaklah dia mengucapkan Allahu Akbar tanpa lalai dari ketiga-tiganya, dan dia hendaklah menambah menghadirkan niat makmum sekiranya dia berjemaah. Jadi bila kita angkat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sebut alif je Allah tu, lalu keterusan mati usalli fardhu zuhri ma'muman, itu yang wajib. Apa? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, itu sunat sahaja sebut arba'a raka'atin contoh. Kemudian kalau ada yang sebut mustaqbilan lil kiblah, menghadap kiblat, tu pun sunat. Contohnya sebut adaan, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau sebut adaan tu pun sunat juga. Lillahi ta'ala tu pun sunat. Yang wajib apa? Yang wajib usalli fardhu zuhri ma'muman. Usalli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Dan masih sama dalam hati. Usalli fardhu zuhri. Selesai. Ini, tuan puan, ini mujarab untuk orang yang was-was. Kan ada orang was-was kan. Bila was-was ni, kita tengok dia, kesian kat dia kan. Kita kesian kat dia sebab dia angkat takbir ni macam seolah-olah nak masuk gear. Macam nak masuk gear. Wah, macam Allah. Sebab apa? Sebab niat tak sampai, tak masuk. Wah, sebab terlampau panjang sangat yang dia belajar niat tu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Orang yang tak was-was boleh je masukkan. Tapi bila orang yang was-was, jadi dia akan jadi begitu. Jadi orang was-was ni kita ajar dia kan. Kita ajar dia sebelum tu dia kena amalkan lah. Bagaimana yang ada doa-doa yang apa sebelum solat tu kan, kita baca surah An-Nas, ada doa ya Allah bika min hamazati syayatin kan. Ada doa-doa dia tu. Kita amalkan tu, kemudian baru kita angkat takbiratul ihram, dan orang yang was-was ni kena sebut, digalakkanlah untuk nyatakan niat yang wajib saja. Tak perlu sebut yang sunat-sunat tu. Apa dia? Usalli fardhu zuhri makmuman, settle. Ha, boleh. Jadi makmuman tu pun sebenarnya tak perlu sebut pada waktu takbiratul ihram. Nak sebut contoh dah habis, tak sebut pun boleh. Contoh dah letak tangan dekat bawah bawah apa? Bawah dia punya dada contohnya, dan atas perut. Masa ketika itu pun boleh sebut lagi makmuman. Tak ada masalah. Usalli fardhu zuhri, settle. Usalli fardhu subhi. Tak perlu sebut. Dia bukan tak perlu sebut. Boleh sebut tapi sunat je. Boleh sebut tapi sunat je sebut. Ah, dia bukan tak perlu sebut, boleh sebut tapi sunat. Yang saya cakap ni adalah khusus untuk orang yang was-was, tak payah sebut. Sebab apa? Lagi ringkas. Lagi letak, tak perlu sebut rakaat. Jadi rakaat yang kita sebut dalam dalam kita punya niat tu hanyalah sunat sahaja dalam niat. Yang wajib apa? Qasad ta'arud ta'yin. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu al-asri, usalli fardhu maghribi dan sebagainya. Okay. Kalau dia imam, imam lah. Kalau makmum, makmum. Okay, puan? InsyaAllah. Hmm. Yes. Terus. Athani. Takbiratul ihram. Wahya Allahu Akbar. Jadi mengangkat takbiratul ihram. Angkat takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar.
dia angkat tangan begini untuk perempuan ada dia punya ukuran dia, untuk lelaki setentang dengan telinga kan. Allahu Akbar, itu cara dia melafazkan Allahu Akbar. Dalam Safinah Najjar dia lagi detail lah. Najjar sebut tak boleh apa, tak boleh akbarullah, tak boleh wallahu akbar. Kena sebut betul-betul. Tak boleh tukar Allah tu jadi ar-rahmanu akbar. Dia ada lagi detail dalam Safinah Najjar. Di takbiratul ihram Allahu akbar, takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang dibuat sebelum solat. Kalau sebelum solat boleh makan, boleh minum, boleh bercakap dengan orang, masa solat dah haram dah. Di takbir itu mengharamkan segala perbuatan yang dilakukan sebelum solat. Masa solat kena fokus untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut kan dalam antara hikmah peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya solat itu umpama Mi'raj ruh. Solat tu diumpamakan oleh para ulama sebagai Mi'raj ruh. Ya. Roh kita ni seolah-olah terbang, seolah-olah keluar daripada badan kita ketika mana kita solat untuk bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, tak boleh buat perkara-perkara yang menyebabkan terbatal solat dan sebagainya ataupun mengganggu fokus solat dan sebagainya. Yang ketiga, Salisu qiraatul Fatihati fil qiyam, membaca Al-Fatihah ketika berdiri. Membaca Al-Fatihah ketika berdiri adalah wajib. Ini khusus juga contoh kalau orang tu apa sakit. Dia sakit kaki. Macam mana posisi dia? Macam mana kedudukan dia? Kalau dia pakai kerusi macam mana? Dan sebagainya. Jadi asatizah kita ajak kan, para ulama kita ajak bahawa seboleh-bolehnya kalaulah kita boleh berdiri sampai selesai baca Al-Fatihah, elok kita berdiri selesaikan habis Al-Fatihah. Contoh orang tu sakit kaki, kita anggap ada seorang ni sakit kaki contohnya, dan sakit kaki dia tu masih lagi boleh berjalan pergi masjid, kan? Kiranya boleh berjalan lah. Cuma mungkin dia tak boleh berdiri lama. Jadi dia kena usahakan masa dia angkat takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kan? Kemudian masa dia baca Fatihah kena keadaan berdiri. Kena berdiri. Sebab apa? Sebab antara syarat sah membaca Fatihah kena baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Jadi dia berdiri contohnya habis Fatihah. Bila Fatihah masuk surah, dia dah tak larat contohnya. Dia boleh contohnya sediakan kerusi untuk duduk. Ini kes kalau pakai kerusi lah. Kes pakai kerusi dan kaki dia pun tak boleh lipat untuk contohnya duduk tawarruk, kan? Duduk tawarruk ke duduk iftirash ke, tak boleh lipat begitu. Dia pakai kerusi. Jadi nak pakai kerusi ni sebenarnya option terakhir. Option terakhir. Option ni kalau orang yang tak sakit kaki ni sebenarnya dia duduk kan, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, kan? Begitu. Contoh kalau lipat kaki tak boleh, barulah last sekali pakai kerusi. Tu pun jangan daripada awal terus duduk. Itu pun antara kesalahfahaman masyarakat lah kita semua. Bila sakit kaki je terus duduk. Starting terus duduk. Tak boleh. Takbiratul ihram eloknya berdiri dulu. Kemudian baca Fatihah eloknya berdiri dulu. Selesai contohnya tak larat barulah duduk. Sampai mana tak larat, barulah duduk. Dan seeloknya contoh sampai rukuk. Rukuk pun seeloknya contoh kalau masih lagi larat buat dalam keadaan berdiri. Bukan dalam keadaan duduk. Gitu. Buat keadaan berdiri. Masa sujud contohnya. Sujud memang tak boleh dah Ustaz. Memang lutut saya ni tak boleh sentuh ke jejak ke ni lantai kan. Sakit dan sebagainya. Masa tu bolehlah kita posisi kita sujud tu lebih daripada kita rukuk. Posisi kita sujud melebihi kita rukuk. Ini panduan untuk orang yang solat dalam keadaan sakit. Jadi kita boleh ajar benda tu. Jadi sama juga ni, konsep ni sama juga bagi orang yang solat di atas kapal terbang. Jadi solat atas kapal terbang ni kan, solat atas kapal terbang ni ada ketiganya, ada keadaannya contohnya yang dia mampu solat tu solat apa? Solat duduk. Solat dalam keadaan duduk. Jadi solat keadaan duduk daripada awal. Solat itu kalau dibuat juga nama dia solat tu solat hormat waktu. Sebab apa? Sebab dia punya takbiratul ihram, Al-Fatihah tak di tak di tak dijalankan dalam keadaan sempurna. Sepatutnya berdiri tapi dia duduk. Jadi solat dia tu dikira solat hormat waktu, dia kena ulang balik solat dia. Kena ulang balik solat dia ketika mana sampai mendarat nanti kena ulang balik.
Dia solat tu dalam keadaan tak sempurna rukun. Tak sempurna rukun. Dia adakah berdosa Ustaz? Tak berdosa. Sebab apa? Dia dah mengisi masa ataupun waktu yang sepatutnya solat, dia isi waktu tu dengan solat. Walaupun dia tahu contohnya tak sempurna rukun, tak berdosa. Syariat meraihkan dari sudut dia tak berdosa. Ha? Kalau dia solat. Ini solat dia perlu diulang semula. Okay. Ni apa tu apa? Ni add on lah. Add on info. Okay. Ar-rabi' al-qiyamu in qadara walau bihabli aw mu'inin fi salatil fardh. Jadi tegak sekiranya mampu walaupun terpaksa bergantung pada tali atau dengan bantuan seseorang bagi solat fardu. Ini sampai hatta begitu. Kalau ada tali, kita paut, berdirilah. Kalau ada seorang boleh bantu kita untuk berdiri, berdirilah. Tapi kalau tak ada apa-apa, bolehlah kita, macam saya cakap tadi, sama ada kita boleh duduk tawaruk ataupun duduk iftirash, ataupun kita duduk atas kerusi. Itulah option terakhir. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Kelima, rukuk, iaitu al-khamis ar-rukuk bi an yanhaniya min ghairi irqa'i rukbatayhi hatta tanala rahatah rukbatayhi. Rukuk itu dengan cara dia membongkok tanpa mengendurkan lutut sehingga kedua-dua tapak tangannya boleh memegang kedua-dua lutut. Ni biasalah rukuk dengan bongkok sikit tanpa mengendurkan lutut. Tanpa mengendurkan lutut. Sehingga kedua-dua tapak tangan boleh pegang lutut. Mudah sedia maklum. لا السادس الطمأنينة فيه بأن تنفصل حركة هويه عن حركة رفعه وتسكن أعضاؤه كلها. Tumakninahan, tengok diasingkan tumakninah daripada rukun. Patutnya rukuk dan tumakninah kan kalau 13 rakaat. Tapi kali ni dia asingkan. Adakah ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh juga kita pegang yang macam ni. Hmm. Dengan bahawa ada pemisahan antara pergerakan turun dengan pergerakan naik serta seluruh anggota menjadi terhenti tidak. Jadi apa yang ulama cakap, tumakninah ni apa? Tumakninah ni adalah terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Itu point. Tumakninah ni adalah terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Contohnya kita selesai baca Fatihah, selesai baca surah, kita pun rukuk. Bila kita rukuk, sampai kita rukuk, kita subhanarabbiyal azimi wa bihamdi subhanarabbiyal azimi wa bihamdi subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Diam kita itu untuk menyelesaikan rukuk tersebut ah dengan kadar subhanallah, itulah tumakninah. Itulah tumakninah. Dia beza dengan saktah. Kalau kita belajar dalam Safinah ada istilah saktah dengan tumakninah. Saktah ni, tumakninah ni rukun. Rukun solat. Terdiam kaku setelah pergerakan rukun. Rukun fa'li. Apa tu? Kalau saktah ni adalah nak bezakan antara rukun dan sunat. Saktah ni dibuat untuk membezakan antara rukun dan sunat. Saktah ni apa? Diam seketika. Diam juga tapi diam seketika untuk bezakan antara rukun dan sunat. Contohnya saya bagi. Contohnya kita baru lepas Allahu Akbar. Kita diam sekejap. Barulah kita Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallah. Sebab apa dibuat saktah ni? Supaya nanti taklah kita contoh Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Sila kita terus sambung. Tak boleh macam tu. Kan? Kan Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira tu iftitah. Takbiratul ihram rukun, iftitah sunat. Jadi dibuat saktah tengah-tengah untuk bezakan antara takbiratul ihram dengan iftitah. Jadi Allahu Akbar. Diam seketika Allahu Akbar kabira. Taklah nanti Allahu Akbar kabira. Itu maksudnya. Saktah tu untuk membezakan antara rukun dan sunat. Di iftitah doa iftitah kan sunat. Sunat hayat. Okey, habis. Tumakninah semasa rukuk dengan bahawa ada pemisahan antara pergerakan turun dengan pergerakan naik
serta seluruh anggota menjadi terhenti. Okay. As-sabi' i'tidal bi an yantasiba qa'iman, iaitu kembali berdiri tegak. Kemudian samin tuma'ninatu fi kama dzakarna fi ruku'. Tuminah semasa i'tidal seperti yang telah kami terangkan pada rukuk. Ada satu masalah saya kongsikanlah sikit. Ada satu masalah, contoh ada orang tanya juga sebelum ni. Ada orang tanya saya, contohnya kalau kita berimamkan dengan mazhab yang tidak membaca kunut, imamkan kepada imam yang mazhab dia tu tak baca kunut. Tak baca kunut. Adakah kita ni mazhab Syafi'i boleh teruskan membaca kunut ketika i'tidal salat subuh? Jawapannya ada dua. Jawapannya begini. Kita boleh teruskan untuk membaca kunut dengan se dengan seringkas-ringkas kunut disebut oleh ulama, diajarkan oleh para ulama kita, seringkas-ringkas kunut adalah Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu seringkas-ringkas kunut. Satu. Yang kedua, contoh kalau kita nak baca kunut yang panjang, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai habis, kita kena pastikan kita baca kunut tu jangan kita ketinggalan dengan imam dua rukun berturut-turut. Dua rukun berturut-turut. Contoh kan, kita tengah baca, kita nak beri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Imam sujud. Kan? Imam tengah sujud. Imam bangkit daripada sujud, dah dua rukun berturut-turut. Imam bangkit saja daripada sujud, dah dua rukun berturut-turut, batal kita punya solat. Sebab apa? Dah dikira kita ni tak mengikut imam. Tak mengikuti imam. Tak muwafaqah dengan imam. Batal solat kita. Sebab apa? Sebab innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya sebenarnya dijadikan imam ni untuk diikuti. Jangan kau menyelisihinya. Ini kata Nabi SAW. Jangan tertinggal dua rukun fi'li secara berturut-turut. Okay. Sebab apa? Sebab perbuatan kunut tu tadi tak termasuk perbuatan yang dituntut. Sebenarnya tak dituntut. Kita ni tak dituntut kena, apa yang dituntut adalah ikut imam sebenarnya. Tapi kita nak dapat fadilat subuh tu. Fadilat kunut subuh. Kan? Fadilat kunut subuh sebab kita biasa buat dan sebagainya. Boleh buat tapi jangan sampai ketinggalan. Bila sebut jangan sampai ketinggalan, paling paling ahsan kita ambil lah kunut yang paling ringkas yang ulama ajar. Allahumma ufil li ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Terus sujud. Rukun fi'li berturut-turut ni saya akan jelaskan, saya akan jelaskan semula sama ada dua rukun berturut-turut. Contoh sujud, bangun dari sujud dua antara duduk antara dua rukuk. Kalau dia sujud kali kedua baru batal, ataupun dia bangkit untuk duduk duduk antara dua sujud terus batal. Tu antara tu nanti saya akan maklumkan balik, saya akan confirmkan balik dia punya maklumat tu kelas yang seterusnya. Tapi nak kata kalau ketinggalan je dua rukun berturut-turut terus solat, ni mungkin faedah yang kita boleh dapat. Ni berkaitan dengan fit solat berjemaah. Okay. As-samin tuma'ninatu fi kama zakarna fi ruku'. Habis. Kemudian ke-9 at-tasi' as-sujudul awal bi an yadha'a jabhatahu maksyufatan ala musallahu mutahamilan 'alayha qalilan ala ghairi mutaharrikin rafi'an ajizatahu wa ma hawlaha ala mankibaihi wa yadayhi wa ra'sihi bi an yadha'a juz'an min kullin min rukbatayhi wa min batini kulli kaffin wa min batini asabi' kulli rijlin. Sujud yang pertama dengan cara dia meletakkan dahinya dalam keadaan terbuka ke atas tempat solat dalam keadaan menekan dahinya sedikit. Ya, okay. Dalam keadaan menekan dahinya sedikit ke atas, sesuatu yang tidak akan bergerak dengan pergerakannya serta meninggikan punggungnya dan anggota di sekitar punggung. Okay. Sujud yang pertama dengan cara letakkan dahi dalam keadaan terbuka. Jadi dahi kita ni jangan ada sesuatu pun yang menghalang daripada dahi kita ini untuk sujud. Contoh kalau musimat contohnya, jangan biarkan contohnya kain telekung kita ni menutup tempat sujud kita. Jangan.
Tak sah sujud. Sah sujud. Kalau contohnya lelaki, yang biarkan contohnya apa? Contohnya kita punya serban ni menutup kita punya kepala untuk sujud. Ataupun yang praktikal sikit contoh, kalau orang lelaki pakai necktie kan, pakai pakai tali leher. Jangan sampai tali leher tu menutup tempat sujud kita. Ha, jadi kalau sujud juga di atas tie, di atas telekung boleh boleh menyebabkan tak sah. Kita punya sujud, tak sah solat. Gitu. Jadi kena tekan sikit, sujud ni kena tekan sikit kepala seumpama kita ni sujud atas kapas. Habis sujud atas kapas kena tekan sikit kan. Kalau tak nanti kita terawang-awangan lah. Jadi kita kena tekan sikit dahi ke atas sesuatu yang tidak akan bergerak dengan pergerakannya. Ha, sesuatu yang bergerak dengan pergerakan, apa contoh? Tali leher kita bergerak dengan pergerakan. Telekung bergerak dengan pergerakan. Jadi kalau solat kita, sujud kita bergerak. Sujud kita itu bergerak sekali dengan kita punya pakaian, contohnya telekung atau terakhir, yang kita sujud pula atas tu menyebabkan tak sah sujud kita. Jadi contohnya kalau, apa contoh? Kalau apa, sesuatu yang tidak akan bergerak dengan pergerakannya, apa contoh dia? Contohnya sejadah lah. Sejadah tu benda yang asing, benda yang luar daripada kita. Bukan berada pada diri kita tapi ada kat luar. Kalau dia bergerak pun tak ada masalah sebab dia tak bersambung dengan kita, tak bergerak dengan pergerakan kita. Kita meninggikan punggungnya, ya belakang, tinggikan sikit dan anggota di sekitar punggungnya dari kedua-dua bahu, tapak tangan dan kepala. Yang juga hendaklah meletakkan sebahagian lutut, tapak tangan dan perut jari kaki ke atas lantai. Jadi ada 7 anggota. Yang 7 anggota yang perlu sujud, perlu cecah ke lantai. Apa dia? Yang pertama dahi, kan? Yang kedua dua belah tapak tangan, kan? Yang ketiga dua belah lutut. 5 dah. Yang ke seterusnya uh, apa? Telapak jari tu. Telapak hujung jari kaki tu. Perlu dikepakkan sikit. Yes. Ke-10, Al-Ashir Tuma'ninah fi kama zakarna fi ruku'. Tuma'ninah semasa sujud seperti yang telah kami terangkan pada ruku'. Habis. Nombor 11, Hadi Ashar. Al-Julus baina sajdataini bi an yantasiba jalisan. Duduk antara dua sujud dengan keadaan tegak, tak membongkok. Al-Thani Ashar. Tuma'ninah fi kama zakarna fi ruku'. Tuma'ninah semasa duduk antara dua sujud seperti yang telah kami terangkan pada ruku'. Habis. Al-Thalis sujud Al-Thani misal sujud awal fi ma marra fi. Sujud kedua pun dinyatakan juga kat sini. Itu yang jadi 19 tu. 14 Arabi Asyar Tuma'ninah fi kama zakarna fi ruku'. 15 Khabis Al-Julus akhir muntasiban. Duduk tayat akhir. Duduk tayat akhir termasuk rukun yang keadaan tegak tak membongkok. As-Sadis Asyar Qira'at Tashahud fi. Membaca tayat akhir dalamnya masuk rukun. Kemudian Sabi Asyar As-Salatu ala Nabi salawat atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun termasuk rukun. As-Samin Asyar Assalam ba'daha al-qu'ud wa aqalluhu assalamualaikum. Beri salam yang pertama selepas selawat ketika duduk sekurang-kurangnya assalamualaikum. At-tasi' asyar tertib bi an ya'tiya bin niyati ma'a takbirati summa al-fatihah fil qiyami summa ruku' ma'a tuma'ninatu fi summa al-i'tidal ma'a tuma'ninatu fi summa sujud al-awwali ma'a tuma'ninati fi summa al-julus ba'dahu ma'a tuma'ninatih summa sujudis tsani ma'a tuma'ninatih. Tertib iaitu berniat ketika takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah ketika berdiri tegak, kemudian rukuk beserta tumakninah, kemudian i'tidal beserta tumakninah, kemudian sujud pertama beserta tumakninah, kemudian sujud antara dua sujud beserta tumakninah, kemudian sujud kedua beserta tumakninah. Ni semua mudahlah. Ni dia nyatakan je balik nanti tentang tertib daripada awal sampai salam. وهذا ترتيب أول ركعة ثم يأتي بباقي ركعات مثلها إلا أنه لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام. Maka inilah tertib rakaat pertama. Kemudian hendaklah dia melakukan pada rakaat-rakaat seterusnya sama seperti pada rakaat pertama. Cuma dia tidak perlu berniat dan tiada takbiratul ihram. Jadi angkat tangan untuk takbir ni, tuan-puan, ada 4 tempat boleh angkat tangan ketika takbir. Yang pertama, ni ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam Sahih Tirmizi ada disebutkan ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, itu nama dia takbiratul ihram. Yang kedua ketika nak rukuk, itu nama dia takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Kemudian kita takbir sekali lagi angkat tangan kita bangun daripada i'tidal, kan?
Bangun daripada i'tidal, takbir tangan. Kemudian bangkit daripada tasyahud awal. Bangkit tasyahud awal, contoh kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita bangkit untuk rakaat ketiga contohnya, kita angkat tangan. Takbir angkat tangan ni, ketika takbir ni ada 4 tempat sahaja dalam solat. Jadi kalau kita nampak setiap rakaat orang tu angkat takbir, dia dah menyalahi perkara yang utama lah. Ha, dia dah apa, dia bukanlah menyebabkan, tak adalah menyebabkan sampai terbatal solat dia, tak. Tapi dia menyalahi perkara yang utama. Yang utamanya kita angkat takbir ni pada tempatnya sahaja. Dia bukan setiap rakaat. Contoh setiap rakaat macam mana? Kita bangkit untuk rakaat kedua, kan? Kita dah sujud rakaat pertama, sujud kedua. Kemudian kita naik untuk rakaat kedua, kita angkat tangan juga. Angkat tangan ni tak ada. Tak diajarkan dalam ajaran kita. Dalam solat kita tak diajarkan. Angkat angkat tangan ketika mana bangkit daripada sujud kedua rakaat pertama. Ha, kita cukup sekadar Allahu Akbar. Terus terus angkat tangan, terus letakkan tangan dekat kita punya atas pusat ni lah. Okey, gitu. Ada soalan ni, apa nak tanya? Banyak jugalah kita dah baca malam ni. Alhamdulillah. Faida فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الآخر ثم قرأ التشهد فيه ثم صلى على النبي قال اللهم صل على محمد ثم قال السلام عليكم. Bila telah sempurna rakaat fardu sebab maka dia hendaklah duduk tahiyat akhir, kemudian baca tahiyat akhir dalam, kemudian hendaklah bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, kemudian memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum. Baru masuk pembahagian rukun rukun solat. Soalan? InsyaAllah. Kita ada lagi 25 minit. Kita sampai ni, habis ni, saya scroll sikit. Dah habis insya-Allah muka surat 34. Dah tak banyak lah. Yang ni makna bacaan ketika ketika berwuduk dan bersolat ni dah kitab lain. Ni dia pengarang ni saja masukkan untuk faedah tambahan. Kitab sampai 34 saja. Yang sebenarnya dah hujung-hujung dah. Nak habis dah. Jadi kalau ada soalan nak tanya boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak teruskan pun boleh. Ada nak tanya soalan? Tak ada, kita teruskan sikit lagi. Okey, pembahagian rukun solat. Okey, pembahagian rukun solat. Wa arkanus salati salah satu aksamin. Rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian. Okey. Al-awwalu qalbiyun wa huwa an-niyyatu faqat wa syartuha an takuna ma'a takbiratul ihram wa an takuna fil qiyam. Rukun-rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ada nama dia rukun qalbi. Jadi bacaan tahiyat akhir itu tak perlu baca selawat Ibrahim ke? Jadi selawat Ibrahim ni termasuk dalam sunat hay'ah. Ada tak dalamnya? Hmm. Okey. Eh?
Ya. Okey. Tadi. Dia termasuk dalam sunat hayat. Masuk dalam sunat hayat. Okey. Seterusnya, tu pun saya dah boleh confirm balik. Tiba-tiba dia tak masuk zihin, tak masuk punya fikiran kita ni. Nanti saya confirm balik. Yang tu, tengok senarai sunat hayat tu apa kan. Dia banyak sunat hayat ni banyak. Nanti saya maklumkan semula kepada puan lah. Okey. Jadi, ya dah. Okey, kita baca sikit lagi. Kemudian kita selesaikan lah. Asal ni, Al-Qawliyah tu. Hmm. Teruskan. Ah, الثاني القولية وهي خمسة: تكبيرة الإحرام أول الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة التشهد والصلاة على النبي والسلام آخر الصلاة وثلاثها في القعدة الأخيرة. Rukun kauli dan ia rukun kauli dan ia ada lima. Okey, rukun kauli ni rukun perkataan lah. Jadi kalau kita tak sebut tak sah solat. Jadi takbiratul ihram ketika mula solat, yang kedua baca Fatihah kan, setiap rakaat, yang ketiga baca tahiyat akhir. Setiap rakaat kemudian berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Kemudian mengucapkan salam yang pertama pada akhir solat. Tiga rukun yang terakhir ni hendaklah ditunaikan ketika duduk tahiyat akhir. Syarat sah untuk tiga-tiga yang baca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi kan, ucapkan salam, kena kena duduk dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Okay. وشرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه إذا لم إذا لم يكن أصم ولا مانع ريح ولا غت ونحوهما، وإلا رفع بحيث لو ذال الصمم والمانع لا سمع، وأن لا ينقص شيئا من تشديداتها وحروفها، وأن يخرجها من مخارجها، وأن لا يغير شيئا من حركاتها تغييرا يبطل معناها، وأن لا يزيد فيها حرفا يبطل به معناها، وأن يوالي بين كلماتها، وأن يرتبها على نظمها المعروف. Okay. Syarat sah kelima-lima rukun kauli ni, yang pertama untuk mengesahkan. Jadi setiap daripada rukun ni ada syarat sah dia. Contohnya syarat sah takbiratul ihram, syarat sah baca Fatihah, syarat sah baca tahiyat akhir, syarat sah berselawat atas Nabi, syarat sah ucap salam. Jadi yang pertama syarat sah untuk lima-lima rukun ni adalah, yang pertama memperdengarkan bacaan kepada diri. Maksudnya kalau kita kena sebut, kita kena ucapkan Allahu Akbar, telinga kita dengar.
baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, telinga kena dengar. Maka hendaklah dia meninggikan suara kalau dia pekak dan tiada halangan. Uh, dia dapat mendengar suaranya itu. Contohnya kalau pekak, cukup sekadar sebut je lah kan, walaupun telinga tak dengar tak masalah, itu dimaafkanlah dari sudut tu. Tidak mengurangkan sedikit pun dari tajdid-tajdidnya dan huruf-hurufnya. Kena jaga semua tajdid dan huruf, dengan ada satu pun huruf yang tertinggal. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang betul. Tidak mengubah sedikit pun baris-barisnya dengan perubahan yang boleh mengubah makna. Tidak menambahkan padanya apa-apa huruf yang boleh merosakkan makna. Hendaklah ada mualat di antara kalimah-kalimah tersebut. Mualat ni maksudnya berterusan dalam menyebut. Contohnya baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mana diam kejap, lama diam. Itu menyebabkan uh, kita punya Fatihah kena ulang semula. Kena ulang semula Fatihah dari awal. Membaca dengan tertib mengikut susunan yang makruf. Tertiblah. Tertib. Yang ketiga fi'liyah, rukun fi'li. وهي 13 القيام وركوع وطمأنينته والاعتدال وطمأنينته والسجود الأول وطمأنينته والجلوس بعده وطمأنينته والسجود الثاني وطمأنينته وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الآخر وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو ترتيب. Rukun fi'li iaitu 13 perkara berdiri tegak, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud yang pertama serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah, sujud yang kedua serta tumakninah, dan satu lagi pada rakaat tahiyat iaitu duduk tahiyat akhir, dan satu lagi tahiyat bila melakukan rukun-rukun ini pada tempatnya iaitu tertib. Wa syaratul arkanil fi'liyati sihhatu ma qablaha min al-arkani wa an la yaqsida biha ghairuha. Dan syarat sah rukun fi'li adalah sah rukun yang sebelumnya. Syarat sah rukun fi'li adalah sah rukun yang sebelumnya. Contoh ada ketika nanti, kalau ketika kita solat, kita mungkin tertinggal rukuk. Nah, ni mungkin situasi-situasi tertentu kan, tertinggal rukuk. Jadi kalau kita tertinggal rukuk, contoh rakaat terakhir baru teringat, kita kena kembali rukuk kepada rakaat yang kita ingat tu. Contoh saya bagi satu. Kita solat subuh. Contoh, solat subuh. Pada tasyahud akhir solat subuh baru teringat. Tadi rukuk kita pada rakaat pertama tak buat. Kita boleh kembali balik daripada tasyahud akhir itu, kembali balik kepada rukuk untuk kita rukuk. Sebab apa rukuk? Sebab apa? Sebab apa yang selepas rukuk tu semua tak salah. Semua tak salah. Rukuk, tidak duduk sujud, daripada rakaat pertama tak sah. Jadi kena ulang balik semula untuk sempurnakan baki satu rakaat lagi. Ulang dan tambah lagi satu rakaat. Sebab apa? Sebab rukuk, apa yang selepas rukuk tu semua dah tak sah. Sebab apa? Rukuk tak disempurnakan terlebih dahulu. Dia tidak mengkasatkan ketika melakukan rukuk fi'li itu akan perkara yang lain. Jadi kita buat rukun fi'li itu memang buat rukun, untuk buat rukun, bukan hanya sebab contoh nak elak orang pukul kan. Kita tengah solat, dia ada orang datang nak pukul kita, ataupun kawan kita nak main-main kan, nak bermain dan sebagainya, nak pukul kita, kita pun elak. Jadi bukan dengan sebab ni lah, bukan dengan sebab kita rukuk tu, bukan dengan sebab tuntutan rukuk, tapi kita elak. Itu tak sah kita punya rukuk contohnya. Okey. Perkara yang membatalkan solat, wa amma mubtilatus solatu fasna asyar wallahu alam. Saya rasa sampai itu dulu. Kalau kita lajak ni saya rasa khatam terus. Dan terus. Jadi kita insya-Allah kita kita apa? Kita khaskan khataman ni pada next perjumpaan insya-Allah pada hari Selasa kan. Selasa. Jadi 4 siri insya-Allah dah boleh khatam. Siri dah boleh khatam insya-Allah. Jadi untuk soalan-soalan yang tadi tu saya ada KAV, saya akan bagi penjelasan tu nanti insyaAllah hari Isnin saya akan maklumkan semula lah jawapan yang lebih tepat. Jadi itu kaedah dia kan. Saya kalau sampaikan sesuatu, saya nak pastikan benda tu betul-betul ada sandaran dia lah. Ada sandaran dia dan ada kat mana saya jumpa, kat mana saya ambil. Boleh sebut yang saya pernah dengar tapi tak berani sebut. Eloknya saya refer dulu, tengok dulu rujukan dia. Contohnya kalau saya boleh bagi jawapan, terus saya bagi jawapan dalam grup, beritahu jawapan terus dalam grup. Okey, untuk soalan tadi tu, untuk selawat Ibrahimiyah tu dan sebagainya. Dan ada satu lagi tadi, awal-awal tadi. Okey, begitulah hal dia.
Okey, jadi perkara membatalkan solat ini pun saya rasa boleh kita khatamkan pada minggu depan. Dah tak banyak dah insya-Allah. Dan kalau ada soalan lagi untuk satu dua lagi sebelum habis. Kalau tak ada soalan, saya ambil kesempatan ni nak ni lah nak promosi jugalah, promosi untuk next class kalau saya dah khatamkan, kita sama-sama khatamkan Safinatus Solah, saya insya-Allah akan buat pengajian berkaitan dengan fik puasa. Pandangkan kita punya puasa pun dah dekat kan. Kita pun kena tahulah hukum hakam selok belok berkaitan dengan puasa. Jadi saya ajaklah siapa yang berkelapangan untuk kita join pula fik puasa bersiri ni, insya-Allah pun insya-Allah 4 siri sahaja. Saya ambil kitab daripada kitab Takrirat Sadidah. Insya-Allah masa dia pun 1 jam setengah. 1 jam setengah untuk 4 siri, lebih kurang 6 jam macam itulah. Boleh khatamkan. Jadi Takrirat Sadidah yang saya pilih terjemahan Takrirat Sadidah. Terjemahan mudah. Jadi tak perlu ataupun mudah untuk kita cerna lah. Maksudnya tak perlu saya baca bahasa Arab kemudian translate dan sebagainya. Dah mudah, dah ada orang yang tolong terjemahkan, jadi kita baca dari itu sahaja, kita ambil faedah sikit banyak daripada fik berkaitan dengan puasa. Itu pun kalau tuan puan nak lah dengar berkaitan dengan fik puasa ni. Dan juga kan kita tahu. Jadi saya rasa itu saja kita punya kelas malam ni, insya-Allah. Insya-Allah kita akan khatamkan pada hari Isnin, pada hari Selasa minggu depan, daripada perkara membatalkan solat sampailah habis solat 30 24 insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih.